Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita mengaji kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab sirah, biography of the Prophet. Kan kita nak belajar tentang sejarah kehidupan berkaitan dengan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita masuk pada muka surat yang ke-31. Dalam kuliah kita yang lalu kita ada sentuh muka surat 30 berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail, sampai kepada bagaimana dia bersambung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca sikit pada malam ni tuan-tuan, kita ambil pada perenggan yang ketiga, ketamadunan suku Nabit. Ketamadunan suku Nabit, iaitu anak keturunan Nabit berkembang di Hijaz Utara. Boleh dapat perenggan yang keempat ataupun yang ketiga tu. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga ataupun yang keempat. Ketamadunan suku Nabit, iaitu anak keturunan Nabit berkembang di Hijaz Utara. Mereka menubuhkan pemerintahan yang kuat dan menguasai daerah di sekitarnya dan menjadikan Al-Batra. Saya ada sentuh sikit tentang Al-Batra dalam kuliah kita yang lalu. Kalau tuan-tuan ingat, saya cerita tentang bagaimana ada orientalis yang seolah-olah dia cuba mengelirukan kita. Kan dia cuba untuk mislead, memesongkan kefahaman kita, keyakinan kita selama ni, untuk mengatakan bahawa kiblat tu asalnya bukan duduk dekat Mekah tapi dekat Al-Batra, Petra. Itu antara yang kita cerita dalam kuliah kita sebelum ini, dan kita sebut bahawa dalam kaedah kajian saintifik ataupun kita panggil scientific research ataupun scientific study, bila kita nak kumpul data, kita nak kumpul maklumat, info apa semua, termasuklah kita nak tengok pendapat-pendapat orang tentang sesuatu isu. Antara cara atau kaedah yang kita guna ialah kita mengambil kira pendapat orang yang memang terbukti pakar dalam bidang tu. Dia macam tu cara dia. Jadi bila kita bercakap tentang Mekah, tentang Kaabah, tentang kiblat,
Tak ada mana-mana ulama Islam yang kata Mekah ni kemudian. Kiblat ni dulunya bukan duduk kat Mekah, tapi duduk dekat Al-Batra, di Petra. Kita sebut sekarang ni Petra. Siapa yang pergi umrah ziarah ni dia tahulah Petra tu yang pahat dekat bukit tu kan. Buat rumah istana yang besar, cantik lah. Siapa yang dapat pergi ke Petra, ke Jordan, ziarah Jordan kan, kita pergi umrah, kita ziarah antaranya Petra. Jadi Al-Batra. Jadi Al-Batra tu ataupun Petra tu tuan-tuan, kononnya bahawa Mekah ni kemudian. Dulu kiblat duduk kat Petra, kemudian pindah ke Mekah. Jadi itu yang kita sebut dalam apa yang kita pelajari dulu. Kalau dakwaan itu kita nak ambil kira dari segi scientific research ataupun scientific study, kita mengatakan bahawa kita mengaji secara saintifik ni tuan-tuan, kita ambil kira pendapat orang yang memang diakui sebagai pakar dalam bidang dia. Jadi di kalangan ulama Islam tak ada seorang pun yang kata Petra ni dulu ada Kaabah ataupun Al-Batra, ada Kaabah kat situ kemudian pindah di Mekah. Tak ada pun. Di kalangan orientalis sendiri, kalau kita kata orang Islam, ulama Islam ni dia memang cuba menyembunyikan fakta tu, tak apalah. Tapi masalahnya orientalis sendiri, orientalis yang memang mengaji bab orang Arab, yang mengaji bab semenanjung tanah Arab, tentang budaya Timur Tengah dan sebagainya, termasuk mengkaji tentang Islam. Orientalis pun tak cerita bahawa dulunya Kaabah ni duduk dekat Petra. Tak ada. Kan? Hatta zaman Abu Jahal, Abu Lahab, dia orang lebih dekat dengan zaman tu pun tak ada pun. Kan? Masa Abu Sufyan belum Islam, masa Umar Khattab belum Islam, tak ada pun kata Kaabah ni dulu duduk dekat Al-Batra ataupun dekat Petra. Tak ada pun. Jadi sebab tu kita kata bahawa dakwaan-dakwaan seperti itu adalah dakwaan yang tidak ada solid evidence, kan, tak ada concrete evidence untuk menyokong dakwaan itu. Tapi memang kita akui Al-Batra, Petra ni dia punya pahat batu tu cantik, sebab tu ramai orang ziarah. Nanti kita cerita tuan-tuan sekalian pendapat-pendapat ulama dan kisah-kisah berkaitan dengan kita melawat tempat-tempat yang cantik macam ni, tetapi apabila ada evidence menunjukkan bahawa ianya tempat yang pernah diturunkan bala, bencana dan sebagainya, kita akan lihat nasihat-nasihat para ulama. Kita jangan syok saja nak pergi ziarah, bukan kata tak boleh pergi ziarah, tapi dia ada langkah-langkah dia yang patut kita ambil, supaya bila kita buat sesuatu, kita melawat tempat bersejarah dan sebagainya, walaupun dia cantik, tapi kita nak pahala daripada Allah, sebab kita lakukan sesuatu berdasarkan kepada sunnah, kan, kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sikit cerita ni tuan-tuan, kemudian kita tengok huraian berkenaan dengan Al-Batra dan seumpamanya. Apa yang berlaku tuan-tuan, yang mana pada ketika itu mereka menjadikan Al-Batra ataupun Petra itu sebagai ibu kota. Pasal tu dia cantik. Bila tempat tu dia begitu cantik, dia nampak kesan-kesan kegemilangan, tamadun, civilization tu, dia mesti ada sebab. Rupa-rupanya Petra ni memang ibu kota pemerintahan zaman dulu. Tiada sesiapa pun yang berani memusuhi dan mencabar kuasa mereka, sehingga datangnya orang-orang Rom yang berjaya mengalahkan dan memusnahkan kerajaan mereka. Kemudian bila datang Rom, kita tahu bahawa Rom satu kerajaan yang besar, satu kerajaan yang kuat. Maka bila Rom datang, barulah dapat dimusnahkan, kan, kerajaan yang berpusat pemerintahan itu di Al-Batra ataupun di Petra. Sekumpulan bijak pandai telah melakukan penyelidikan yang mendalam dan penelitian yang tepat, menegaskan bahawa raja-raja keturunan Ghassan, termasuk Aus dan Khazraj, mereka itu bukanlah berasal dari keturunan bukan berasal dari keturunan Qahtan, tetapi mereka sebenarnya daripada keturunan Nabit, kan, keturunan Nabit. Siapa dia? Anak kepada Nabi Ismail alaihi salam. Anak kepada
Nabi Ismail alaihi salam. Kita ni kalau orang tanya siapa dia, anak kepada Nabi Ismail alaihi salam, pakat nganga belakang. Ustaz pun tak boleh nak jawab. Siapa dia? Anak Nabi Ismail. Kan? Kita tak pernah dengar. Tapi kalau anak Nilofa cepat ya. Bilal, sebab senang nak ingat. Kan? Kalau nama pelik sikit saya pun tak ingat. Tapi anak Nilofa ni saya mudah ingat sebab satu nama tu Bilal. Mudahlah ingat Bilal. Yang kedua pasal berebut ni tak mau tunjuk muka. Kan? Lepas tu siapa yang dapat pergi tunjuk pula, bergaduh pula dalam media. Itu yang seronok tu. Jadi tahu, oh anak Nilofa nama Bilal. Kalau tidak saya pun tak tahu. Kan? Kita pun tak ambil tahu, anak orang akan ambil tahu buat apa. Tapi seronoklah tuan-tuan. Yang kawan ni tak mau tunjuk dia adalah ibu. Orang hak tidak ibu tidak ayah sibuk nak cari muka Bilal macam mana. Sampai sembunyi begitu rupa. Oh, rupa-rupanya cantik sangat Bilal ni. Macam tu kan. Jadi tak apalah tuan-tuan. Kita ni kalau ibu dia tak mau tunjuk, yang kita bersungguh sangat tu pasal apa? Orang kita ni tuan-tuan, bila benda orang tak bagi, hak tu dia nak buat. Tu perangai orang kita. Kan? Dah mak dia tak mau tunjuk, tak mau share, tak mau kongsi. Yang tuan-tuan pergi kalut, pergi cari tu buat apa? Jadi tak payah peduli tuan-tuan, biarlah. Kan? Dia nak bahagia dengan cara dia. Kan? Dia nak sembunyikan muka anak dia, itu hak dia. Yang kita duduk sibuk nak korek, nak gali, nak cari juga tu kenapa? Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, jadi anak Nabi Ismail ni nama dia Nabit, kan, Nabit. Yang mana mereka terus menetap di kawasan itu, di daerah itu, dan Imam Bukhari juga bersetuju untuk mengatakan bahawa raja-raja Ghassan apa semua ni, Aus dan Khazraj, dia bukan daripada keturunan Qahtan, tapi dia daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam melalui susur galur anak Nabi Ismail nama Nabit. Siapa yang sokong pendapat ni? Antaranya Imam Bukhari. Kan, Imam Bukhari yang menyokong pendapat ni, manakala Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa Qahtan tu sendiri keturunan Nabit. Dia kata Qahtan tu sendiri keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pokok pangkalnya nak cerita bahawa hak duduk kawasan tu Aus, Khazraj apa semua ni memang daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baru ni duk sibuk pasal ada keturunan Nabi datang ke Malaysia. Lepas tu ramailah orang duk tulis dekat Facebook apa semua. Saya pun keturunan Nabi, Nabi Adam. Tak apa je juga. Keturunan Nabi Adam. Tak apalah, dapat juga kat dia kan. Jadi kita tak payah nak bangga sangat tuan-tuan. Bukanlah kita tak kata bahawa kita seronok tahu orang ni, kawan ni dia keturunan Nabi apa semua. Tetapi dalam agama kita yang paling penting ialah takwa kepada Allah. Itu yang penting. Kalau kita keturunan Nabi sekalipun tapi kita penjahat, pendosa, buat je apa ni, kacau orang, buat orang sakit hati, tak ada guna juga kita keturunan Nabi. Maka kita yang penting ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita tengok tuan-tuan sekalian, yang ni tak ada dalam buku kita, apa yang dibahaskan oleh para ulama tentang tempat-tempat macam ni. Kan? Kita dah belajar dah sikit-sikit berkenaan dengan tempat-tempat yang kita sebut tadi. Sekarang ni saya nak tambah sikit apa yang tidak disebut dalam pengajian sirah ini. Kita campur sikit dari segi hukum hakam, tuan-tuan sekalian. Iaitu bila kita belajar tempat-tempat bersejarah, kan, kita sebut tadi Al-Batra, Petra di Jordan, kemudian Madain Saleh di Saudi. Sekarang ni siapa pergi package, ada setengah-setengah package. Dia kata boleh pergi Taif, boleh pergi Madain Saleh, boleh pergi situ sini apa semua. Ada yang dah include sekali dah harga, ada yang kena top up harga. Itu terulang lah. Tapi pokoknya yang kita nak cerita ialah bila kita ziarah tempat-tempat macam ni, menjadi tourist attraction, kan, menjadi tempat tarikan pelancong, ataupun on the way kita nak pergi umrah tu, kita pergi transit ataupun kita panggil stop over di Mesir, pergi tengok Firaun. Sebelum nak tengok Nabi, tengok Firaun dulu. Kan? Ada yang lepas tengok Nabi pergi tengok Firaun. Jadi
ada pendapat-pendapat yang kata tempat lagu ni tak sesuai untuk kita pergi. Sedangkan kita mengaji sirah, tuan-tuan, kita mengaji sirah. Bila kita mengaji sirah ni maknanya kita belajar tentang sejarah kan kehidupan, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringkat yang kita ni, kita peringkat mula-mula, tuan-tuan. Kita belajar peringkat sebelum Nabi lahir. Kita nak tahu dia punya latar belakang. Maka bila kita tahu latar belakang ni, maka dia ada kaitan tempat-tempat sejarah tadi, Petra di Jordan, Madain Saleh di Saudi dan sebagainya, piramid Mesir dan sebagainya. Jadi ada orang kata tak sesuai kita pergi, ada orang kata tempat bersejarah kita ambil ibrah, ambil pengajaran, ambil pelajaran, kenapa pula tak sesuai? Jadi kita nak tahu dari segi sunnahnya macam mana. Baik, sidang hadirin mukminin, kisah dia, cerita dia, kalau kita lihat panduan yang dibuat oleh para ulama, bila tuan-tuan pergi umrah ke ziarah ke tuan-tuan pergi tempat-tempat bersejarah ni, dia ada panduan dia yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi pernah on the way pergi ke Tabuk. Tabuk ni atas utara lah kan. Dia menghala ke kita kata ke ataslah Jordan, Palestin apa semua tu. Nabi lalu di satu tempat, setengah orang sebut Hijr, ada orang sebut Hajar. Tempat ni ramai ulama kata dia adalah tempat kaum Thamud. Jadi kalau tuan-tuan tambah pula sekarang ni, tuan-tuan boleh masuk Saudi dengan visa pelancong. Kan, boleh masuk dengan turis visa. Dan yang paling bagus sekarang ni, walaupun bagus tapi jangan seronok sangat, iaitu tuan-tuan boleh masuk Saudi dengan visa on arrival. Tuan-tuan tak minta visa, tak ada visa umrah, tak ada visa apa, tuan-tuan beli tiket, tengok tiket murah, tuan-tuan beli tiket, pergi. Boleh. Tetapi tak ada jaminan. Sebab tuan-tuan tahu lah perangai Arab ni, dia bukan macam tuan-tuan pergi Eropah kan. Eropah kalau dia kata visa on arrival, payah dia nak tolak, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tu biasa boleh masuk lah. Tapi kalau main dengan budaya orang Arab ni, tak tentu. Takut beli tiket nak masuk tak boleh. Jadi sebab tu banyak kita nasihat siapa nak pergi buat umrah, dia kena ada visa dulu, sama ada tuan-tuan melalui ejen ataupun tuan-tuan ada guna saluran mana-mana, tapi yang penting ada visa untuk masuk dulu. Itu lebih selamat lah daripada kita perjudikan tiket kapal terbang dah beli, apa ni, hotel dah bayar dah apa semua. Baik. Jadi bila masuk di situ, contohnya Nabi dia pernah lalu satu tempat yang ulama kata itu adalah tempat kaum Thamud. Siapa kaum Thamud ni? Kaum Thamud adalah umat Nabi Saleh alaihi salam. Yang mana tempat tu memang ada kesan-kesan apa kita kata binaan pada zaman itu. Lalu apa yang berlaku bila Nabi lalu kawasan yang kata Hijr ataupun Hajar, itu Nabi jalan cepat. Lepas tu Nabi menangis. Nabi menangis. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia cerita, lamma marra bil Hijr, dia kata ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu satu tempat yang nama dia Hijr, qala, Nabi kata apa? La tadkhulu masakin alladhina zalamu illa an takunu bakin an yusibakum ma asabahum thumma qanna'a ra'sahu wa asra'a as-sayra hatta ajaza al-wadi. Janganlah kamu masuk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Nabi kata, jangan pergi masuk tempat tinggal orang zalim kecuali kamu masuk dalam keadaan sambil menangis. Nabi kata kalau masuk juga, masuk dalam keadaan sambil menangis. Kerana sebab apa Nabi kata gitu? Jangan masuk, Nabi kata, kan? Jangan masuk. Tapi kalau masuk juga, masuk dalam keadaan sambil menangis. Sebab apa? Kerana apa yang menimpa mereka boleh menimpa kamu. Kita ni tuan-tuan diajar oleh Nabi supaya jangan menyintai orang zalim. Jangan suka kepada dosa sampai tahap
kalau kita pergi tempat kesan orang jahat ni pun, Nabi larang kita masuk kecuali kita masuk dalam keadaan menangis. Ini panduan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Lepas Nabi kata macam tu, Ibnu Umar kata Nabi pun tutup kepala baginda dengan kain selendang yang dia bawa atas bahu Nabi, dan Nabi mempercepatkan langkah-langkah baginda sehingga cepat melalui kawasan itu. Hadis ni hadis Bukhari dan juga hadis terkandung dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi itu satu panduan kepada kita, tuan-tuan sekalian. Baik. Dengan sebab itu, hadis hak kita baca tadi menjadi nas, menjadi authority di sisi para ulama, di mana ulama menjadikan itu sebagai dalil. Tak boleh pergi tempat orang dulu-dulu yang kita tahu mereka diazab oleh Allah, sebab derhakanya mereka. Tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan kata, ni pasal apa ada orang larang? Jawapan dia, ya, memang ada sungguh. Pendapat ulama yang kata tak boleh, memang ada pendapat kata tak boleh. Dengan nas yang kita baca tadi. Di Italy, kan, satu tempat yang mana kesan gunung berapi kena pada orang, ada yang masih tidur, ada bentuk duduk pun ada dan sebagainya. Jadi itu contoh tempat yang mana kalau tuan-tuan baca cerita tu, katanya itu adalah tempat orang yang tengah bersukaria dengan cara yang melampaui batas. Siapa yang ada peluang pergi Italy, dia boleh tengoklah tempat-tempat seperti itu. Jadi para ulama kata, dengan sebab itu, kalau tempat macam ni kita pergi sekadar rasa nak tahu, ataupun kita pergi sekadar nak suka-suka, ataupun sekadar nak ambil gambar, maka disayugiakan jangan pergi. Disayugiakan jangan pergi. Dianjurkan lebih baik jangan pergi. Sebab berdasarkan kepada peringatan yang Nabi sebut tadi, jangan sampai azab yang menimpa ke atas mereka itu tertimpa ke atas kamu pula. Lagu tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube pun banyak kan, di mana di bawah tempat gunung berapi, duk tengah bot lalu, para pelancong duk tengok, tiba-tiba dia keluar dan sebagainya, dia runtuh dan lain-lain benda yang pernah menimpa orang, kita nak pergi tengok, lepas tu kena kat kita pula. Jadi itu antara alasan yang disebut oleh para ulama kenapa kalau benda tu, tempat tu pernah ditimpa azab oleh Allah, lebih baik jangan pergi. Sebab takut azab yang sama kena kepada kita. Itu satu alasan. Yang kedua, ada orang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ada orang tanya dia, hal yajuzu ziyarat madain salih? Dia kata, boleh tak kita nak pergi dekat madain salih? Pasal apa nak pergi dekat madain salih dekat Saudi tu? Pasal apa nak pergi? Sebab nak belajar sesuatu kan? Sebab nak belajar sesuatu, nak tengok apa benda yang kita boleh belajar daripada tempat yang nama Madain Salih. Apa jawab Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala? Dia kata, yajuzu bisyartin. Dia kata, boleh. Syekh Utsaimin kata, boleh nak pergi Madain Salih. Tapi ada syarat. Nak pergi boleh, tapi ada syarat. Syarat dia apa? Dia kata, syarat dia ialah, dia kata, alla yadkhulahal insan. Dia kata tidaklah masuk seseorang manusia ke dalam Madain Salih, di kawasan Madain Salih, kecuali dalam keadaan dia menangis. Dia kena ada perasaan sedih bila tengok tempat yang pernah Allah Ta'ala turunkan azab. Kalau kita masuk, kita nak belajar sesuatu, dan kalau kita boleh masuk dalam keadaan menangis atau berusaha untuk menangis, rasa sedih dengan azab dan kemurkaan Allah di tempat tu, boleh.
Itu syarat yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alasan dia, hadis yang kita baca tadi. Sebab Nabi kata jangan masuk kawasan umat yang diazab kecuali dalam keadaan sambil menangis. Itu beberapa pendapat yang kita boleh kongsi. Samalah juga tuan-tuan dengan Laut Merah kan, tempat kaum Nabi Lut, Laut Mati, Petra yang kita baca tadi. Maka para ulama dia ambil hadis tadi yang kita baca tadi, maka dia aplikasikan pada semua tempat. Bukan setakat di Madain Saleh, bukan sebab tempat di orang kaum Samud sahaja, tapi semua tempat walaupun dia bersejarah tapi terkenal dengan tempat orang jahat, jangan pergi. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan, masa saya belajar di UIA dulu, masa tu saya Presiden Persatuan Mahasiswa UIA. Biasalah pelajar-pelajar buat program lawatan, bakti siswa, apa semua, motivasi semua. Jadi kita sebagai presiden ni kena pergilah tempat-tempat program yang persatuan-persatuan pelajar buat ni. Jadi satu kali pelajar UIA buat program bakti siswa daripada selatan Thailand sampai utara Thailand, Chiang Rai, dekat sempadan Mesai kan. 2 biji bas daripada UIA Kuala Lumpur pergi ikut Pengkalan Kubur, lepas tu naik sampailah ke pergi ziarah pondok-pondok, jumpa tok-tok guru pondok semua, sampai Bangkok, sampai berhampiran Mesai, dekat Chiang Rai berhampiran Mesai. Jadi saya pergi satu tempat, kawan-kawan ajak, jom kita pergi. Tempat nama Pak Pung. Pak Pung ni memang tempat tiger show. Saya pergi rasa bersalah tuan-tuan. Kalau mati situ. Kalau jadi apa-apalah kat situ. Na'udzubillah. Tapi itu contoh. Kena culik ke, kena samun ke, kena apa ke, keluar ada surat khabar. Surat khabar agak-agak apa jadi? Agak-agak apa jadi tuan-tuan? Jumpa kat mana? Pak Pung. Pak Pung tu apa dia? Orang-orang sekarang boleh Google. Oi, ini tempat tak elok. Itu contoh. Sebab tu kita dianjurkan jangan pergi tempat-tempat macam tu. Kita dulu masa tu umur 20 lebih, kita pun tak tahu, tak reti sangat bab hukum hakam agama tentang larangan pergi ke tempat-tempat yang terkena dengan maksiat. Kita rasa nak tahu. Tambah pula kita pimpin Persatuan Mahasiswa ni, bila ada tempat-tempat yang pelik ni kita nak tahu, kita nak dapat maklumat. Sama juga masa belajar di UIA di Kuala Lumpur, ada orang kata ni lorong Haji Taib apa semua ni tempat-tempat maksiat, kita pergi tengok. Kita tak buat apa pun, kita hanya pergi tengok bagaimana keadaan di situ. Kita boleh tengok orang gadis Melayu yang baru sampai, masih lagi pakai baju kurung, dengan tokek-tokek panggil, lai, masuk. Baru sampai. Cuba tuan-tuan bayang. Dalam negara kita, di Kuala Lumpur, negara yang mana pemimpin adalah orang Islam, tapi gadis-gadis Melayu menjadi barang dagangan. Tokek-tokek boleh panggil orang kat luar, mai masuk, barang baru sampai. Kita masuk tengok, masih pakai baju Melayu, duk menangis apa semua. Ini contoh tempat-tempat yang macam ni. Mustahil pihak berkuasa tidak mengetahui benda-benda macam ni. Kalau anak muda macam saya yang baru berusia 20 lebih pada masa tu, awal 20-an, boleh pergi satu tempat tengok benda-benda yang macam tu, takkanlah pihak polis kan, pihak immigration, pihak berkuasa yang lain takkan tidak tahu tentang benda-benda macam ni. Sebab tu kita mengharapkan negara kita ni dipimpin oleh ahli politik yang concern dengan nasib masyarakat. Tuan-tuan nak pilih, ni kami pilihan raya pula. Saya tak kira parti apa, tapi tuan-tuan nak pilih pemimpin yang tuan-tuan yakin dia boleh jaga tuan-tuan. Boleh jaga masa depan orang Islam. Kan dia orang yang menyintai agama. Kan dia ikhlas. Orang macam tu yang tuan-tuan kena pilih. Baik. Berbalik kepada kisah kita ni tuan-tuan sekalian, kenapa para ulama sangat melarang kita daripada pergi tempat-tempat macam ni? Al-Hafiz
Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bila dia cerita hadis-hadis yang kita baca tadi, dia sebut dalam Fathul Bari, dia kata apa? Dia kata hadis ni mencakupi tempat duduk kaum Samud dan selain daripada kaum Samud. Mana dia kata tidak terhenti kaum Samud saja, tapi asalkan lebih kurang sama dengan kaum Samud dari segi jahatnya, dosanya, maka terpakai. Dia kata, maka ulama kata, Petra ni kita tak tahu, walaupun ada orang dakwa Petra ni pun tempat kaum yang diazab, Laut Merah, tempat diturunkan bala oleh Allah Ta'ala. Tidak ada satu concrete evidence untuk menyokong dakwaan sedemikian. Walaupun memang ada ulama berpendapat di Laut Merah, di Jordan, tempat Nabi Lut, kaum Nabi Lut diazab dan sebagainya. Maka Ibnu Ashur sebagai contoh antara ulama yang mengatakan bahawa kaum Nabi Lut, yang mana kawasan dia dalam daerah Kanaan, dalam negeri nama Sudum, Amurah dan sebagainya, daripada kawasan Kanaan, dia kata mereka ini adalah nenek moyang satu bangsa dulu apa semua, yang mana dalam laut yang kita boleh tengok orang boleh terapung, laut mati dan sebagainya, dan itulah yang disebut dalam Taurat yang dinamakan sebagai laut mati, juga digelar sebagai laut Lut, dia kata. Yang tu ada. Manakala Petra, Ibnu Ashur kata kami tak jumpa dakwaan yang mengatakan dia ni tempat yang pernah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak pasti sama ada benar ataupun tidak tempat itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa fatwa, contohnya berkaitan dengan Petra, yang mana para ulama mengatakan bahawa tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa Petra ni tempat yang pernah diturunkan azab oleh Allah. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa penduduk dia pernah diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, siapa yang nak pergi Petra, dia boleh pergi. Dia tidak termasuk dalam larangan seperti Madain Saleh dan sebagainya. Jadi itu antara pendapat-pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak pergi Petra, pergilah. Kawan-kawan saya yang pergi dekat Petra, dia orang kata memang cantik sungguh. Kan, siapa yang ada duit nak pergi, sama ada on the way pergi buat umrah ke ataupun memang pergi Jordan saja ke, boleh pergi. Tengok, sebab dalam fatwa-fatwa yang kita baca tadi pun memang para ulama sebut tidak ada bukti kukuh untuk menunjukkan bahawa Petra itu pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh pergi. Jadi tak payahlah nak pergi sedih, nak menangis sambil tengok, tak payah, sebab tidak ada sebarang bukti yang berkaitan dengan azab diturunkan kepada di tempat yang bernama Petra tadi. Baik. Kaum Samud yang kita cerita tadi, tuan-tuan sekalian, kaum Samud ni Allah Ta'ala memang cerita dalam Quran tentang skill yang dia ada. Contohnya surah Al-Fajr ayat 9. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Dia memang potong batu besar di lembah. Jadi lembah tu, batu yang keras tu dia potong, dia pahat sehingga jadi tempat tinggal. Maka dia duduk di tempat yang kita sebut tadi, Diyar Thamud. Diyar Thamud disebut sebagai Madain Saleh. Madain Saleh, yang mana tempat dia adalah 320 km ke utara daripada Madinah. Kalau tuan-tuan tengok peta tu, kalau tuan-tuan duduk di Madinah, dia 320 km ke utara. Itu Madain Saleh, kan? Dia akan melalui Khaybar, yang mana Yahudi, yang Nabi perangi Yahudi tu, Khaybar ke utara juga. Jadi Khaybar ni tengah-tengah, daripada Madinah atas sikit Khaybar, lepas Khaybar atas lagi adalah Madain Saleh. Jadi Madain Saleh dengan Madinah jauh dia lebih kurang 320 km.
Daripada Madain Saleh nak pergi ke Tabuk, tambah lagi 360 km. Jadi 320 ni tambah lagi 360 km, tu Tabuk. Pergi lagi kita akan jumpa dengan Jordan apa semualah dekat atas sana. Baik. Orang jahat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang jahat, biasanya dia ada kelebihan. Dan apa dia kelebihan? Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang jahat yang kata nama Samud ni. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan balik Google tengok yang kata tempat puak Samud ni, naik atas bukit tu boleh tengok pemandangan. Dia hijau, tuan-tuan, dia hijau. Kita di balik pulau ni kita tak pelik memang, sebab keliling kita memang hijau. Balik pulau kita sebut hijau, pelik apa? Depan rumah hijau, belakang rumah hijau, kan? Tanah kita kat kampung tak larat nak tebas, tuan-tuan, hijau penuh, kan? Tapi negeri Arab, tuan-tuan, kalau hijau ni pelik, dia nikmat yang sangat besar. Sebab negeri mereka negeri yang kering, gersang, padang pasir, bukit dan gunung tu batu saja. Bukan macam kita bukit gunung penuh dengan pokok, kita boleh hiking bawah-bawah pokok, celah-celah pokok. Negara Arab tak, tuan-tuan. Bukit gunung dia memang batu sungguh, tak ada tumbuhan. Tuan-tuan boleh tengok dalam gambar. Jadi bila naik atas tempat tu, boleh nampak sayup-sayup. Mata kita boleh tengok bagaimana menghijaunya tempat tersebut. Jadi itu yang disebut sebagai Al-Hijr yang kita sebut tadi. Tapi mereka ini Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Hijr, وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Tapi walaupun Tuhan kata wa atainahum ayatina, kami telah mendatangkan tanda-tanda kekuasaan kami, fakanu anha mu'ridin, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin, dan mereka memahat rumah-rumah daripada gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Itu kelebihan yang dia ada. Baik, tuan-tuan sekalian, ada benda pelik tentang ayat ni. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan boleh balik rumah, tuan-tuan rujuk ayat ni, Al-Hijr ayat 80 hingga 82. Ayat dia tu walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin, sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Para ulama mula-mula baca ayat ni, tuan-tuan, mereka rasa kata pelik. Ulama bila dia tengok ayat ni, mula-mula mereka kata pelik. Ayat ni pelik. Sebab apa pelik? Sebab sepanjang pengetahuan para ulama, penduduk kota Al-Hijr dia tidak mendustakan Al-Mursalin. Bahasa Arab bila sebut Al-Mursalin, makna dia jamak, dia plural. Rasul, rasul, makna ramai. Sedangkan sepanjang pengetahuan para ulama, penduduk Al-Hijr ini hanya mendustakan seorang rasul je. Hanya seorang rasul saja mereka dustakan. Macam mana kesalahan mendustakan satu orang rasul, tiba-tiba Allah Ta'ala guna perkataan Al-Mursalin. Maknanya mendustakan satu rasul, tapi Allah Ta'ala sebut mendustakan rasul-rasul. Yang ni yang cuba diselami, dibongkar oleh para mufassirun. Kenapa Allah menggunakan kalimah jamak bagi menunjukkan pendustaan, dosa pendustaan Nabi yang dilakukan terhadap Nabi yang dilakukan oleh penduduk Al-Hijr. Pasal apa? Baik, para ulama ulas apa, tuan-tuan, dalam berkenaan dengan ayat ini? Mereka mengatakan bahawa berdasarkan kepada kajian apa yang mereka dapati, puak ni kaum Samud ni
Dia hanya mendustakan seorang Nabi je. Nama dia Nabi Saleh. Seorang je. Nabi Saleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala guna perkataan Al-Mursalin, Rasul-Rasul? Maka para mufassirun buat kesimpulan. Mereka kata apa? Mereka kata biasanya, lazimnya, sesiapa yang mendustakan seorang Nabi, maka sebenarnya dia telah mendustakan seluruh Nabi-Nabi. Walaupun asalnya kita mendustakan seorang je Nabi, tapi bila kita mendustakan seorang Nabi, maka kesan dia sebenarnya kita mendustakan Nabi-Nabi yang lain. Kenapa? Kerana dakwah Nabi ini semua sama. Setiap Nabi yang datang kepada manusia membawa risalah yang sama daripada Allah. Risalah apa tuan-tuan? Risalah Tauhid. Risalah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada setiap umat untuk menyeru sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut itu. Apa? Penting sangat ke tauhid ni? Manusia ni suka buat syirik ke? Tuan-tuan, untuk jawab soalan ni, kita mungkin tak berapa nak faham suasana zaman kaum Thamud, zaman kaum Nabi Saleh dan apa semua. Sebab jauh, kita tak nampak. Nak nampak, tengok zaman sekarang. Kenapa setiap Nabi daripada dulu sampai lah, tuan-tuan sekalian, sampai Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila sebut risalah daripada Allah adalah risalah Tauhid. Minta maaf, saya bagi satu contoh. Kalau tuan-tuan tak berapa suka, terutamanya muslimat tak berapa suka, saya minta maaf lah. Saya bukan pandai sangat buat contoh ni. Contoh orang perempuan nak bersalin. Nak bersalin. Bersalin ni tuan-tuan, siapa yang pernah bersalin dia tahu lah. Orang lelaki jangan pura-pura buat tahu pula. Kita setakat tengok je lagu tu lah, kita ni orang lelaki, kan? Tapi orang perempuan tahulah macam mana pengalaman bersalin. Saya jumpa dengan ramai orang, adik-beradik saya, kawan saya apa semua. Kesimpulan saya buat, saya suka satu orang ni, dia kata apa ni perempuan ni kata? Dia kata sakit bersalin ni, kalau kita boleh cerita benda yang berlaku di sekeliling kita, kita tahu tu apa, maknanya kita belum sakit bersalin lagi. Sakit bersalin ni dia sampai tahap tak tahu dah apa berlaku. Tu baru betul-betul sakit bersalin. Betul tak orang perempuan? Dua orang je anggur, hak lain tak pernah beranak je. Ataupun hak lain senang je, keluar je. Macam cerita-cerita dan surat khabar yang kita duk baca tu kan. Tak sedar dia mengandung, tiba-tiba keluar baby. Oh, saya kata pelik. Kan? Ada setengah tu anak luar nikah, na'udzubillah. Tapi cerita anak luar nikah, mak dia pun tak tahu. Dia pergi beranak dalam toilet dia flush je. Senangnya beranak. Bini kita punya polis trafik lah, ambulans lah, apa semua punya lah susah. Hak halal ni semua susah. Hak haram ni senang, dia flush gitu ya. Tengok darah penuh atas lantai. Oh, dahsyat. Tapi tak apalah, pengalaman mungkin berbeza antara satu orang dengan satu orang. Tak apa, yang tu apa yang ditetapkan oleh Allah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tapi tuan-tuan, berkaitan dengan tauhid ni, saya nak sebut satu. Bagi orang perempuan yang bersalin, dia tahulah, terutamanya yang first baby kan. Tuan-tuan jumpa doktor pun boleh cerita. Ni antara risiko yang tinggi. Siapa yang tak pernah bersalin, ini adalah anak yang pertama, dia letak risiko tinggi lah. Sebab tu nak kena hati-hati bagi anak yang pertama. Biasalah bila anak pertama ni tuan-tuan, kan, jalan tu tak buka-buka jalan. Lah kali kena Caesar. Kena operate. Ada kawan saya tu, dia guna istilah keluar ikut tingkap, dia kata. Anak dia keluar ikut tingkap. Saya mula-mula tak faham keluar ikut tingkap. Lepas tu baru saya
Dapat tangkap. Oh, okey, baru faham. Keluar ikut tingkap. Dia kata anak dia semua keluar ikut tingkap. Dia kata. Jadi ada orang kita tuan-tuan, sebab anak ni, pengalaman anak pertama, tak mau keluar ikut pintu, dia nak keluar ikut tingkap, maka dia duduk fikir dah, nanti anak dia 3 orang je, ataupun 4 orang je. Setengah doktor dia bagi setakat 3, setengah doktor dia bagi setakat 4. Tengoklah kemahiran doktor, keyakinan doktor, dia tengok keadaan kita apa semua. Kita ni pula nak anak ramai. Tambah pula suami kita penyokong kuat Man U. Kan? Dia nak 11 orang. Dia nak 11 orang. Dia kata, abang nak 11 orang. Kita pun nak kira. Kalau dah anak pertama ikut tingkap, kalau kedua ni ikut tingkap juga, mana confirm 4 orang lah. Takkan dapat 7, 8, takkan dapat lah. Maksimum 3 ataupun 4. Bergantung pada doktor lah. Bergantung kepada keyakinan doktor. Baik. Tapi semua tu kuasa Allah. Jadi ada di kalangan orang perempuan, sebab kali pertama tu Caesar, maka kali kedua dia pergi cari dukun. Kali kedua cari dukun. Kalau kali kedua tu dia cari doktor juga, ikhtiar dengan cara yang betul, ikut sains apa semua, yang tu kita tak petikai. Tapi bila cari yang cara yang kedua, dia pergi cari pawang, cari dukun, dia ada jampi dia ada ritual dia. Hak ni tuan-tuan, saya tak kata syirik, tapi bimbang. Kalau kita tak hati-hati, dia jadi syirik. Mudah tak jadi syirik? Mudah. Sebab tu tuan-tuan, cerita umat zaman dulu sampai sekarang, risalah nubuah yang sampai setiap umat tuan-tuan, dipanggil sebagai risalah tauhid. Sebab syirik ni boleh kata mudah je orang terlibat. Mudah. Kita kata, oh kita zaman moden tak ada syirik-syirik. Tak. Zaman moden lagi banyak syirik. Cuba kita tengok orang Kristian, orang agama lain, bagaimana dia memperduakan Tuhan. Dia menduakan Tuhan. Dia menyekutukan Allah dengan Tuhan, dengan sembahan ataupun Tuhan-Tuhan yang lain. Maka kita orang Melayu, hak Islam ni pun pergi buat benda-benda syirik. Ritual tadi. Ada ambil botol, kan? Adalah dia buat, dia jampi apa semua dia ni. Saya tak kata semua tu syirik, tapi tuan-tuan kena hati-hati supaya ritual yang tuan-tuan kata nak bagi mudah anak keluar, tak mau nanti keluar ikut tingkap juga, itu tiba-tiba benda tu syirik. Syirik ni bahaya dia apa tuan-tuan? Sebab dia membatalkan semua pahala kita. Hak tu yang bahaya. Yang kita semayang selama ni, kita sedekah, baca Quran selama ni, yang kita pergi haji, pergi umrah tu, batal semua. Jadi sebab tu, para ulama mengingatkan kita kepada syirik. Jangan kita leka. Sebab syaitan ni, dengan sebab kita ada musibah, kita ada masalah semua ni, dia bisik dekat kita. Kan? Dia suruh kita buat jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, perempuan, usaha nak bagi anak tu bersalin normal tu bagus, tapi pastikan benda yang kita buat itu selari dengan Al-Quran dan Sunnah, kan? Selari dengan ilmu perubatan yang betul, dan jangan kita terlibat dengan cara-cara yang salah. Sidang hadirin mukminin, saya ringkaskan ada sedikit lagi. Bila berhadapan dengan puak-puak Samud ni, Nabi Saleh dia buat beberapa benda yang saya rasa kita boleh belajar sesuatu daripada metod dakwah Nabi Saleh kepada kaum Samud. Apa dia? Yang pertamanya, Quran cerita dalam surah Hud ayat 61, iaitu Nabi Saleh ni yang pertamanya bila dia nak bimbing, dia nak didik kaum dia ingatkan kaum dia tentang nikmat Allah dulu. Itu yang pertama. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, yakni daripada tanah, dan menjadikan kamu sebagai orang yang memakmurkannya.
Kerana itu mintalah keampunan kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hamba ni. Jadi kita pun bila kita didik anak kita didik keluarga kita, metod kita nombor satu yang kita boleh ambil daripada Nabi Saleh alaihi salam berdakwah dengan kaum dia, puak-puak kaum Thamud ni, nombor satu kita ingatkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada anak-anak kita. Bila anak kita nakal, kan, anak kita bergaduh sama-sama dia, apa semua macam cerita yang kita duduk cerita beberapa hari ni sampai mati, apa ni adiknya dan sebagainya. Anak kita masalah disiplin, anak kita terlibat dengan ganja, dengan dadah sentetik, pil kuda dan sebagainya, maka antara metod kita nak dakwah anak-anak kita, nak bimbing dia, nombor satu, ingatkan nikmat Allah yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Bagi tahu kat dia, dia ada ibu, dia ada ayah, kan? Ayah yang ada kerja elok, ibu yang ada kerja elok, cuba tengok orang lain, kan? Tak ada ibu, ada ibu, ada ayah naik motosikal, tiba-tiba aksiden, dua-dua orang mati serta merta, depan sekelip mata hilang. Hang masih ada lagi umi, kan? Jadi kena cerita apa yang Allah Ta'ala bagi. Rumah kita tengok elok, sempurna rumah, semua bilik ada aircon. Jadi kita cerita ke anak kita, kita boleh makan. Cuba tengok dekat Afrika macam mana, tengok tempat lain dengan perut penuh dengan cacing, kita perut tak ada cacing. Jadi itu contoh, tuan-tuan sekalian, cara dakwah kepada ahli keluarga kita, bimbing mereka dengan cara ingatkan kepada mereka nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Kan? Kalau nampak anak kita tidur lewat, tak mau tidur, duk main game apa semua, bagi tahu nikmat Allah Ta'ala pada tubuh badan sihat, tiba-tiba jadi sakit macam mana, kan? Tubuh sihat asalnya, tapi akhirnya jadi sakit. Sebab apa? Sebab tak tidur malam, duk main game, duk chatting dengan kawan-kawan. Siapa yang rosakkan kesihatan kita? Diri kita sendiri. Sedangkan asalnya Allah Ta'ala bagi sihat. Itu contoh, kan, cara kita nak didik anak kita supaya ingat kepada Allah dengan cara ingatkan mereka kepada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Jadi itu cara yang diguna pakai oleh Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum dia. Kemudian yang kedua, at-tarhib, dengan bagi warning, bagi peringatan. Kalau buat macam ni jadi apa? Itu cara Nabi Saleh. Apa jadi pada nenek moyang mereka, kaum Ad. Kaum Ad ni sebelum kaum Nabi Saleh, sebelum kaum Thamud. Kaum Ad dulu, lepas tu baru kaum Thamud. Apa jadi pada kaum Ad? Kaum Ad habis dibinasakan oleh Allah. Kan? Surah Al-A'raf ayat 74, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Tuhan menjadikan kamu khalifah-khalifah yang berkuasa setelah kaum Ad, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kena cerita apa jadi pada kaum yang terdahulu. Zaman hari ni macam tu juga, tengok orang accident, kan, tunjuk ni apa jadi pada orang aksiden, hak matilah, hak cacat lah, apa semua. Tapi payah juga anak-anak kita sekarang. Kalau hak lelaki tu dia bangga, kalau aksiden patah dia bangga, pergi sekolah ni nak tunjuk ni, hak berbungkus ni dia tunjuk. Dia rasa hebat, ni baru jantan dia lah. Pergi tu macam hero. Itu masalah, tuan-tuan. Anak-anak hari ni kita ingatkan bila dia aksiden dia serit. Tak, dia bangga nak cerita ni macam mana dia aksiden. Kalau boleh bungkus, kaki yang berbungkus tu tak mau buka lagi, nak bagi kawan kat sekolah tengok dulu. Yang duk cerita ni isteri saya lah, dengan anak murid dia. Budak-budak lelaki hak kelas-kelas hujung tu, lagu tu perangai hak kelas-kelas hujung. Lagi bungkus, lagi banyak, lagi besar bungkus tu, lagi hero. Kita nak kata apa? Kena anak yang macam ni. Jadi kita ingatkan kepada mereka supaya mereka rasa takut. Baik. Kemudian kita ingatkan kepada mereka nikmat tadi boleh berubah. Boleh berubah. Benda yang kita ada boleh hilang. Kan? Benda sihat boleh jadi sakit. Rumah yang mewah yang kita duduk sekarang ni, anytime Allah Ta'ala boleh tarik
ayah hilang pekerjaan, ibu hilang pekerjaan, bisnes merudum dan sebagainya, boleh cerita kepada anak-anak kita. Saya ada kawan, tuan-tuan sekalian, lawyer kan. Tapi masa dia jatuh, masa dia jadi miskin, tuan-tuan, dia duduk satu rumah yang mana boleh muat tilam dengan ada dapur je. Dapur hak kecil tu. Tu je. Ruang tamu pun kat situ, bilik tidur pun kat situ, situlah dia duduk dengan anak lelaki dia. Dia bercerai dengan suami dia, lawyer. Tapi bila susah, tak ada. Rumah yang orang kata rumah lawyer ke apa ke, tak ada. Habis semua. Sebab tu kita kena cerita dekat anak kita, jangan duk sedap sangat. Jangan duk seronok sangat. Benda yang ada ni sementara. Anytime, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil. Jadi tuan-tuan sekalian, sekadar itu apa yang kita boleh pelajari daripada kisah-kisah kepada kaum-kaum yang terdahulu dan nabi-nabi yang terdahulu. Mudah-mudahan sedikit dapat menjadi pengajaran kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.